Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan bacaan deklarasi Pangkor 150, iktibar 150 tahun perjanjian Pangkor, saya nak menyuruh semua di hadapan saya hari ini untuk sama-sama bukan berdiri, duduk tegak untuk kita benar-benar menghayati apakah yang akan dirumuskan pada hari ini. Kalimat-kalimat ini ditulis dengan roh, darah dan air mata, dengan redha Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kata kunci kepimpinan, kuasa, tanah, ekonomi bangsa Melayu Islam. Bahawasanya 150 tahun Masihi yang lampau, bumi kita telah terlibat dengan satu dustur hitam putih yang membuka pintu masuk secara besar-besaran agenda-agenda luar ke bumi Jawi ini, tanah Melayu, tanah air kita. Kita menyaksikan konspirasi, manipulasi penjajah British, kapitan-kapitan Cina yang mempergunakan kelemahan-kelemahan bangsa kita, pembesar kita dalam membuat satu pakatan perjanjian Pangkor 1874. Perjanjian ini meruntuhkan nasionalisme, patriotisme, nilai moral, integriti dan merupakan satu pengkhianatan yang telah menjual nasib bangsa negara kita. Hasil bumi ini diserahkan kepada bangsa asing, diagihkan, dan ini adalah hutang sejarah yang masih belum dilangsaikan, belum dilunaskan hingga ke hari ini. Dan bermula dari itu, ketidakseimbangan ekonomi berlaku hingga ke hari ini. Kenyataannya, hari ini wujud pembesar, pemimpin Melayu yang lemah, tidak amanah, mengambil manfaat pribadi dari hasil bumi dan akhirnya tunduk kepada orang-orang luar dan mengikut sahaja telunjuk warga luar, merampas kemerdekaan jiwa, bangsa, ekonomi dan kedaulatan bumi Jawi ini. Saya teruskan dengan iktibar 9 iktibar yang telah digariskan daripada sepanjang program hari ini. Iktibar kami dari 150 tahun perjanjian Pangkor adalah seperti berikut. Yang pertama, iktibar untuk menilai semula sejarah jelek yang ditulis oleh penjajah British, penjajah luar ke atas tanah Melayu dan mengabsahkan perjanjian-perjanjian kolonial termasuk perjanjian Pangkor. Yang kedua, iktibar 150 tahun perjanjian Pangkor ini untuk menilai semula kepimpinan politik khususnya bangsa Melayu untuk kembali kepada politik yang benar, semangat kecintaan bangsa, agama, negara, kepatuhan syariah secara benar dan kesungguhan usaha dalam mencerdaskan bangsa. Dan iktibar kita perlu dalam mengenal pasti dan mengangkat sejumlah pemimpin politik baharu yang wibawa dengan teras, jati diri, integriti, ilmu dan khidmat sebagai asas pemilihan kepimpinan. Iktibar yang ketiga, untuk kita tidak tertipu dengan manipulasi dan helah oleh mana-mana pihak yang menggunakan kumpulan penjajah dan pendatang yang kekal hingga ke hari ini. Iktibar kita yang keempat, mempertahankan bumi Malaysia ini dengan tunjang sejarah dan jati diri tanah Melayu, dan ianya juga akan menjamin rasa kestabilan dan kerukunan kepelbagaian bangsa dan budaya lain. Iktibar kita yang kelima, monopoli. Jurang ekonomi Melayu yang masih berterusan berpunca dari monopoli perdagangan, sumber bumi, pemberian tanah secara haram dan kekuatan kapital bangsa-bangsa lain, dan diperkukuhkan lagi dengan ekonomi dan penguasaan politik hingga ke akar, hingga ke hari ini. Yang keenam, tanah Melayu ini mempunyai pasak-pasak negara yang harus dipertahankan. Yang pertama, pasak resam budaya Melayu, pasak Islam sebagai agama persekutuan, pasak bahasa Melayu bahasa negara, pasak rukun negara dan pasak perlembagaan negara kita. Dan kita meraihkan kepelbagaian pelbagai budaya
tetapi tidak menginterpretasikan doktrin dasar dan usaha-usaha yang cuba untuk meliberalisasikan ideologi dan budaya dan seolah-olah cuba untuk menjajah lagi 150 tahun selepas tibanya hari ini. Iktibar yang ketujuh, untuk semua rakyat Malaysia dalam memupuk kembali kecintaan dan patriotisme dengan percaya kepada agama, bangsa dan tanah air melalui jalan ilmu dan perpaduan. Iktibar yang ke-8, untuk sama-sama kita mempertahankan mekanisme seimbang kepimpinan negara sama ada kebebasan bersuara. Kita lihat hari ini apa yang berlaku berkaitan dengan larangan 3R maupun penguatkuasaan, penganiayaan selektif seperti usaha untuk menumpulkan pengukuhan kekuatan dan pasak bangsa Melayu dan Islam sebagai tunjang negara Malaysia yang tercinta ini. Iktibar yang ke-9 adalah untuk kita semua berjuang, berusaha membina semula sebuah negara Malaysia yang benar-benar merdeka, bermaruah, bertauhid, berakhlak, berperadaban dengan jati diri negara bangsa yang harus ditumbuh dan diperkukuhkan dengan budaya resam masyarakat peribumi dan majoriti selaras dengan rukun negara dan perlembagaan negara, mengembalikan maruah jati diri watan negara Malaysia yang berdaulat. Tuan-tuan dan puan-puan, iktibar 9 yang telah disampaikan tadi untuk kita sama-sama ambil dan kita sampaikan dan kita terjemahkan dalam bentuk tindakan. Benar 150 tahun yang lampau kita telah melakukan kesilapan. Benar 150 tahun yang lampau kita telah tersungkur. Adakah kita ingin menunggu 150 tahun akan datang untuk baru hendak melakukan sebarang tindakan? Tuan-tuan dan puan-puan, iktibar deklarasi Pangkor 150 tahun 20 Januari 2024. Wah, Kak Kum. Dia